إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على رفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah perkenankan untuk kita mengikuti pengajian kitab hukum syariat ataupun iaitu kitab yang membicarakan tentang fikih, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dan Islam dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam kitab iaitu Fiqhul Ibadah, kitab fikih ibadat mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, juzuk yang pertama. Ya, jadi mereka yang sudah order dan sudah dapat kitab di tangan, mereka boleh bukalah di muka surat yang ke-69. Dalam pelajaran kita semalam, kita telah menyebutkan tentang hukum syariat. Kita telah mengatakan bahawa hukum syariat kita, iaitu hukum syariat Islam kita, berpandukan kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itulah dia punya dasar pegangan kita. Alhamdulillah, alim-alim ulama kita orang yang pegang kuat dengan keempat-empat dasar ini, dan alhamdulillah kita tak ragu lagi kerana mereka ulama kita ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang tidak ada tolak bandingnya. Kalau dibandingkan dengan hari ini, tak ada siapa boleh menandingi akan ketakwaan mereka daripada ulama-ulama silam kita. Maka pada pelajaran semalam juga kita telah mengatakan hukum syariat itu terbagi pada dua. Hukum syariat taklifi, iaitu yang dibebankan, yang diletakkan hukum atas orang mukallaf. Siapa dia mukallaf? Mukallaf tu makna dari segi bahasa, mukallaf orang yang dibebankan, yang diletakkan atas tanggungjawabnya, iaitu orang yang memenuhi dua syarat. Pertama, dia orang yang berakal. Orang berakal, kalau orang gila dia tak wajib. Dan yang keduanya, orang yang dah baligh, sudah cukup umurnya. Maka kalau dia sudah cukup dua syarat ini, dia namanya mukallaf, wajiblah dia tertakluk di bawah hukum-hukum agama. Itulah namanya hukum syariat taklifi. Hukum syariat taklifi ada 5, seperti mana kita dah sebut: fardu, sunnat, haram, makruh dan mubah. Mubah tu harus. Semalam kita telah sebutkan tentang apa tu fardu. Fardu tu maknanya diberi pahala orang yang membuatnya dan berdosa orang yang meninggalkannya. Itu nama fardu. Seperti solat 5 waktu, fardu. Puasa bulan Ramadan, fardu. Siapa yang tak puasa berdosa, siapa yang puasa dapat pahala. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari ini kita masuk pula dalam membicarakan tentang bab sunnah. Tapi fardu semalam kita ada pecahkan dua, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain mana setiap orang mesti melakukan, orang mukallaf, seperti sembahyang 5 waktu. Tapi ada nama fardu kifayah. Kifayah tu mana sekadar cukup. Sekadar cukup macam mana? Kalau ada jenazah, satu kampung ni tak sembahyangkan jenazah, melainkan 2-3 orang saja.
yang sebagai jenazah, maka sudah memadai dan terlepaslah sekalian orang dalam kampung tu daripada menanggung dosa. Itu maknanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni dengan fardu ain mana lebih berat? Lebih berat fardu kifayah. Ustaz, kenapa fardu kifayah berat? Kalau semua orang kata, dia buat sekali, tak ada satu orang buat, semua orang berdosa. Tapi kalau fardu ain, siapa tak buat, dia seorang yang berdosa. Itu pada setengah ulama. Jadi ada ulama kata fardu ain lebih berat, ada ulama kata fardu kifayah lebih berat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kepada mereka yang ada memiliki kitab ini, buka muka surat 69. Menyambung lagi kita dalam pecahannya hukum syariat. Hukum syariat ada 5. Pertama ialah wajib dan yang fardu. Yang keduanya ialah sunnat. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi Al-Husaini. Dan diambil ilmunya daripada Al-Arif Billah Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit bin Alawi Ba'alawi, ya. Mereka Allah sembuhkan, kalau mereka yang masih hidup Allah panjangkan umur mereka, yang mereka sudah meninggal Allah Ta'ala limpahkan rahmat pada roh mereka, dan semoga Allah SWT memberkatkan ilmu mereka kepada kita semua dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darin, amin. Yang kedua daripada hukum syariat ialah sunnah. Pengertian sunnah dari segi bahasa adalah jalur atau jalan. Itu dari segi bahasa. Sunnah itu makna jalan. Dari segi syariat adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, tapi tidak wajib, seperti salat sunat, puasa sunat. Itulah tuan-tuan, ya. Jadi sunnah, kita panggil sunat pun boleh, sunnah pun boleh. Jadi kalau sekiranya sunat tu dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi dia ni adalah merupakan suruhan dari bersyariat. Suruhan, tapi taklah suruhan yang wajib. Tapi kalau wajib tu sudah jadi mesti buat. Kalau tak buat berdosa. Itu dia tuan-tuan. Hukum sunnah. Hukum sunnah adalah apabila dikerjakan kerana untuk mengikuti perintah syariat, akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Jadi itu hukum sunnah. Hukum sunnah, kalau dia buat dapat pahala, dia tinggalkan tak berdosa, ya. Tapi buat tu kerana Allah Ta'ala. Muradif ataupun perkataan yang sama makna dengan sunnah. Perkataan sama makna dengan sunnah, al-mandub, iaitu mandub, mustahab, hasan, muraqqabu fihi, at-tatawwu, nafilah, fadilah. Itu semua kita katakan istilahat yang sama dengan makna sunnah. Maknanya bila kita kata ini mandub, ini mustahab, maknanya buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, ya. Pembahagian sunnah. Sunnah muka surat yang ke-70. Sunnah terbagi dua bahagian. Sunnah ain, iaitu ain tu maknanya tetap pada perkara tersebut sahaja. Apa dia? Adalah amalan yang sunnah dilakukan bagi setiap individu, seperti mengucapkan basmalah tatkala berwuduk atau mandi. Ini namanya sunnah ain. Setiap orang yang nak berwuduk, sunat dia baca bismillah. Setiap orang bila dia nak makan sendirian, dia baca bismillah. Itu sunat lah. Tapi ustaz tak baca, taklah batal wuduk kau tu, taklah rosak ataupun berdosa, sebab ini sunat. Itu dia tuan-tuan. Ini sunat ain. Ada juga nama sunat kifayah. Tak pernah dengar sunat kifayah. Ini kita belajar tuan-tuan. Adalah amalan yang sunnah dilakukan bagi siapapun tanpa ditentukan. Dan jika telah dilakukan oleh seorang, gugurlah kewajipan bagi orang yang lain melakukannya. Jadi ini sunat. Tapi kalau satu orang buat, orang lain semua dah tak disuruh lagi. Seperti membaca basmalah. Basmalah itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala makan bersama,
Jika salah seorang ketika makan telah baca basmalah, gugurlah anjuran baca basmalah bagi yang lain. Ada pahala dari bacaan basmalah tersebut hanya khusus bagi orang yang membacanya. Sebelum makan, kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca, taklah berdosa. Tapi kalau baca, dapat pahala. Jadi kalau sekiranya kita makan berjemaah beramai-ramai ni, ya, kita makan satu talam, satu dulang, ya, ada 5 orang. Kita bila nak makan, Bismillah. Yang lain-lain tak baca Bismillah, sudah cukuplah tu sunnah kifayah. Maknanya satu orang baca memandai untuk semua orang. Tapi pahala dapat hanya untuk yang membaca. Jadi sunatnya kalau boleh kita semua masing-masing bacalah. Tapi kalau satu orang dah baca untuk yang bersama-sama dia lah, yang tempat lain. Maka itu namanya sunnah kifayah, sudah memadai satu orang baca. Tapi kalaulah sekiranya dia makan sendirian, dia kena baca Bismillah. Walaupun ustaz disunat tak baca Bismillah, setan makan sama-sama. Tu. Macam mana tu? Satu masa seorang sahabat Nabi SAW makan depan Nabi SAW. Dia makan, dia tak baca Bismillah. Dia makan, tengah-tengah makan, teringat, belum baca Bismillah. Dia pun baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Nabi SAW tengok dia, Nabi pun senyum gembira ketawa. Nabi ketawa taklah keluar suara, ya, cuma nampak gigi sampai ke gigi gerhamnya. Jadi sahabat tu bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau ketawa? Nabi kata, tadi aku nampak kau makan, kau tak baca Bismillah, setan makan sama-sama kau. Tapi bila kau baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu kita kena ingat tuan-tuan, ya. Kalau kita tengah makan baru teringat, tak baca Bismillah, kita bacakan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, pada awalnya dan akhirnya. Maka aku nampak, kata Nabi, aku nampak setan muntahkan balik apa dia dah makan. Nampak tuan-tuan? Jadi di sini kalau sekiranya kita makan sendirian, kita baca Bismillah. Tapi kalau kita makan beramai, satu orang baca Bismillah, itu sudah cukuplah untuk orang lain. Tapi pahala untuk yang semua membaca saja. Amalan sunnah kifayah. Amalan-amalan yang hukum sunnah kifayah ada 7. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian ulama dalam mutiara syairnya. Ada 7 amalan sunnah kifayah. Apa dia? Pertama, azan. Azan. Jadi kalau kita ni beramai, kita nak solat berjemaah, sunatlah azan. Berapa orang nak azan? Satu orang je lah. Takkan semua orang nak azan. Satu orang azan sudah memadai, dapat semua orang tu sunnah azan, tapi pahala untuk orang yang melakukan azan. Doa orang yang bersin. Doa orang bersin. Orang bersin, hacum. Dia pun baca Alhamdulillah. Orang yang dengar ni, sunat baca Yarhamukallah, Yarhamukallah. Allah rahmatkan engkau, Yarhamukallah. Allah rahmatkan engkau. Jadi itu menjadi kewajipan seorang Muslim. Bila dia dengar saudara dia bersin, dia kalau orang tu baca Alhamdulillah, kita doakan dia. Kalau dia tak baca Alhamdulillah, kita tak disunatkan bacakan doa untuk dia. Jadi sekarang kita beramai, ada 7 orang. Satu kawan kita hajam Alhamdulillah. Kemudian yang satu orang saya jawab Yarhamukallah. Sudah cukuplah tu. Itu sunat kifayah. Yang lain tu taklah dituntut lagi. Tapi kalau dibacakan dapat pahala lah masing-masing. Ya. Yang ketiga, merawat jenazah jika hukumnya sunnah. Merawat tu maknanya menguruskan jenazah. Ya, merawat tu maknanya menguruskan jenazah jika hukum sunnah. Jadi kalau sekiranya merawat jenazah, iaitu jika hukum sunnah. Kita dah belajar, dan kita akan belajar lagi bab jenazah. Merawat tu mana menguruskan jenazah tu wajib. Tapi kalau sekiranya yang ramai dah buat, atau beberapa orang dah buat, jadi sunat pula yang lain. Jadi yang sunat ini kalau sekiranya satu orang dah buat, maka yang lain tu tak disunatkan lagi melakukannya. Itu merawat. Jika hukumnya sunat. Ini jika hukum sunat. Ini ada setengah daripada pendapat ulama dalam masalah ini. Yang ada kata sunat kalau sekiranya orang yang mati syahid atau sebagainya. Itu dalam bab jenazah akan kita bincangkan lebih panjang lah, ya. Kalau saya nak huraikan kat sini semua nanti tak cukup masa kita. Membaca basmalah tatkala akan makan. Itu kita dah sebut tadi, ya. Membaca bismillah.
memotong haiwan korban udhiyah, iaitu korban lah ya, untuk kerabat keluarga. Jadi kita kalau satu keluarga ni sunat ya, kita membuat korban. Tapi kalau satu keluarga ni satu orang sudah buat korban, maka yang lain itu sudah gugurlah tuntutan sunatnya. Itu namanya sunat kifayah. Tapi kalau setiap orang nak buat korban, itu dapat pahala lah. Masing-masing dapat pahala. Sebab tu dalam masalah korban ni, kalau boleh setiap keluarga sepaling-paling kurang satu orang buat korban. Habis ustaz tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun pun tak apa salahnya. Jadi kita buat korban. Jadi dengan satu orang buat korban, dia sudah memadai, mencukupi kepada family dia, members of family dia yang lain untuk tidak berkorban. Kalau tidak masih dituntut lagi untuk buatkan korban. Tapi tuntutan sunat lah, bukan tuntutan wajib ya. Dan memulai mengucapkan salam dan memandangkan iqamah. Mengucapkan salam. Mula mengucapkan salam. Kita dah belajar semalam, mengucapkan salam tu sunat. Ya. Jadi kita beramai, kita ada 7 orang. Kemudian kita berjalan, nampaklah satu syekh, satu guru. Berapa ramai orang nak beri salam? Satu orang cukuplah. Assalamualaikum ya syekh. Dia mewakili kawan-kawan dia. Itu sudah dapat sunatnya. Tapi sunat kifayah. Tapi kalau semua nak beri Assalamualaikum, Assalamualaikum, syekh banyak, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, banyak sangat lah, leceh lah. Sudah satu orang sudah cukup. Macam sekarang ni kita dalam pengajian kita. Bila kita dalam pengajian, satu orang masuk Assalamualaikum, satu orang masuk Assalamualaikum. Berapa banyak Assalamualaikum lah. Satu orang bersalam dah cukup lah, mewakili yang lain semua. Maaflah tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, baguslah beri salam masa Assalamualaikum. Tetapi ialah kalau sekiranya satu orang beri salam tu, dah cukuplah, dah memadai lah ya. Umpamanya. Jadi macam itulah. Ini sunat kifayah lah namanya. Ya sunat kifayah. Dan mengumandangkan iqamah, iaitu mengumandangkan, iaitu membaca qamat lah. Kita nak sembahyang. Sunat kita qamat sebelum kita nak dirikan salat fardu. Tadi sunat azan. Sekarang sunat qamat pula. Habis ustaz ni ada 10 orang nak sembahyang Jumaat ni. Takkan 10 orang semua nak qamat. Satu orang sudah. Jadi satu orang tu namanya sunat kifayah. Dia buat tapi sudah memandai yang lain pula. Macam tu. Maka fahamilah ya. Maka itulah dia tuan-tuan, beberapa sunat kifayah ya. Alhamdulillah. Kita dapat pengajian yang baru pula ya. Ilmu yang baru. Sunat. Lalu dengan sunat-sunat je. Ni ada sunat kifayah pula. Itulah dia. Dan masuk kita perkara yang muka surat 72. Tentang perkara yang ketiga dari hukum syariat yang namanya haram. Pengertian haram tu kita dah tahu itu yang dilarang. Dari segi syariat, suatu perkara yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan secara wajib. Maknanya tak boleh buat, hurum, haram. Seperti zina, arak, judi, ini semua haram. Hukum haram itu apa dia punya hukum balasan dia? Apabila dikerjakan dapat dosa, apabila ditinggalkan kerana untuk mengikuti perintah syariat mendapat pahala. Di sini kita ada satu perkara. Melakukan berdosa. Okey. Meninggalkan kerana ikut perintah syariat dapat pahala. Kalau bukan kerana ikut perintah syariat tak dapat pahala. Seperti na'udzubillah, dia nak minum arak. Tapi dia tengok ada orang tengok dia lah. Tak jadi lah. Kenapa kau tak minum arak? Orang tengok malu nanti orang tahu aku ni minum arak. Jadi dia meninggalkan yang haram tu bukan pasal syariat, bukan pasal hukum Allah, tapi pasal malu pada orang. Jadi oleh kerana malu pada orang itu, maka dia dinamakannya bukan kerana perintah agama. Jadi dia meninggalkan perkara yang haram tu atas dasar kerana malu. Ataupun dia nak membunuh orang. Nak bunuh orang. Aku nak balas dia, aku nak pukul dia. Tapi kita ingat balik, kalau aku pukul dia, dia badan besar. Hukum pukul orang haram. Tak jadi lah. Pasal apa kau tak jadi pukul dia? Dia badan besar, nanti aku yang kena pula habis. Jadi bukan pasal hukum syariat. Jangan pukul orang, jangan buat zalim. Tapi pasal takut kena pukul oleh orang yang kita nak pukul. Jadi macam itulah tuan-tuan. Maknanya hukum haram itu bila ditinggalkan dapat pahala,
Jika kita tinggalkan tu kerana mengikut perintah syariat. Kalau kerana sebab-sebab lain, maka kita tak dapat pahala, ya. Macam juga orang-orang perempuan yang dia pergi keluar, nak pergi mana ni? Aku nak pergi ke masjid. Kenapa kau pakai tutup aurat? Selalu kau tak pakai tutup aurat. Malulah nanti orang kata aku pergi masjid pakaian terbuka aurat. Oh, jadi dia pergi masjid tutup aurat tu kerana malu. Malu tak dapat pahala lah. Ya, jadi kalau dia buat tu kerana Allah, ini perintah Allah, aku tutup aurat, aku dapat, maka dapat pahala. Itu dia tuan-tuan. Dan perkataan haram itu kadang-kadang digunakan dengan perkataan seperti al-mahzur. Ini muradif dia, dia punya sinonim dia. Al-mamnu, al-zabbu, al-ma'siyah, al-mazjurun anhu, dan al-mutawa'adu alaihi. Itu semua bahasa-bahasa Arab lah tuan-tuan, yang kita pun tak gunakan. Itu adalah kitab-kitab bahasa Arab, ya. Itu cuma tuan pengarang kita ni, dia orang alim, ya. Jadi dia pun masukkanlah apa yang dia telah lalui dalam kitab-kitab bahasa Arab, dia untuk beritahu pada kita. Ya, masuk kita muka surat 74. 74, perkara yang keempat dari hukum syariat. Kita dah sebut fardu, kita dah sebut sunat, kita dah sebut haram. Masuk yang keempat iaitu makruh. Apa itu makruh? Dari segi bahasa, kurang disenangi. Maknanya tak disukai. Makruh tak disukai, senang cakap. Atau yang dibenci. Itu dari segi bahasa lah, ya, yang dibenci. Jadi kalau benda tu makruh, mana benda tu dibenci, tak disukai, tak disenangi. Dari segi syariat, suatu perkara yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan secara tidak wajib. Maknanya dia dilarang, tapi bukanlah dilarang secara wajib. Maknanya kau jangan buat. Tidaklah, dilarang secara halus. Maknanya seperti memakai siwak setelah azan zuhur bagi seorang yang sedang berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, makruh pakai siwak lepas azan zuhur. Dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain itu ada khilaf ulama. Jadi itu kita akan bincangkan nanti dalam bab puasa, ya. Atau tidur setelah subuh dan sebelum terbitnya matahari, maka hukumnya adalah makruh. Lepas sembahyang fardu subuh, sebelum terbit matahari, makruh kita tidur. Allah, ustaz saya mengantuk lah. Ini mengantuk setan ni tuan-tuan. Lepas subuh jangan tidur. Habis kalau ustaz kita tidur, hukumnya makruh, ya. Jadi kalau sekiranya boleh kita lawan. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Walaupun makruh je dia tidur. Kalau 40 hari turut-turut tidur lepas subuh atau lepas asar, maka dia akan mewarisi fakir dan menjadi gila. Ustaz, betul ke ni? Allahu'alam, ini kata alim ulama, tapi tak mustahil, ya. Sebab alim ulama ni bukan nak cakap dengan dari nafsu dia, mesti ada sandaran dia. Jadi ada satu murid ni, dia macam tak percayalah. Mana dalil? Semua nak dalil. Sekarang dia pun zaman sekarang nak dalil. Ada satu murid, dia try. Dia setiap lepas subuh, tidur. Setiap lepas asar, tidur. Jadi dia pun buat macam tu selama 40 hari. Dah 40 hari dah genap. Kemudian dia pun aku tak gila lagi. Tok Guru kata gila. Dia pun dah tengah malam ni, dia pun semangat nak bagi tahu Tok Guru. Tong ketuk rumah pintu Tok Guru dia. Pukul 12 malam ni. Tuan Guru kata kalau tidur lepas subuh, lepas asar, kalau 40 hari jadi gila. Saya sekarang tak gila lah. Tuan Guru kata, engkau datang rumah aku pukul 12 malam tak gila ke? Itu dah gila lah tu. Nampak tuan-tuan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu di sini kita jangan amalkan. Sebabnya lepas subuh, lepas asar ni ialah waktunya malaikat tukar shift. Malaikat yang jaga pagi dia datang waktu subuh, nanti lepas asar dia naik pula. Dan malaikat yang malam pula dia jaga pula, dia datang pada waktu asar, nanti pagi subuh dia naik pula. Mana bertukar shift tu? Lepas subuh dan lepas asar. Itu memang ada hadisnya. Jadi malaikat yang menjaga kita ni, bila dia naik lepas subuh, dia tuliskan apa yang kita buat. Dia datang lepas asar, dia tuliskan apa kita buat. Jadi yang bagusnya kita berzikir lepas subuh, jangan tidur sampai terbit matahari. Lepas asar, jangan tidur sampailah tenggelam matahari. Jadi kalau boleh lepas sembahyang asar, kita jangan tidur. Kita zikir, kita beramal. Macam sekarang, kita ikut kelas pengajian. Alhamdulillah bagus. Jadi kita hidupkan masa kita tu. Jadi apabila malaikat ni naik bawa amalan hamba ni, Allah Ta'ala tanya, padahal Allah Maha mengetahui. Apakah yang hamba ku lakukan ketika kau datang?
hamba-Mu tengah berzikir. Apakah yang hamba-Ku lakukan ketika Kau tinggalkan dia? Jadi malaikat dia datang waktu subuh dan keluarlah meninggalkan dia lepas asar. Maka dia tulis hamba-Mu sedang berzikir, hamba-Mu sedang belajar. Maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, saksikanlah di antara subuh sampai asar yang dia mula dengan zikir dan dia tutup dengan zikir, aku ampunkan segalanya. Masya Allah. Ini satu perkara yang baik, tuan-tuan. Kita ni manusia, manalah tak ada silap. Tapi Allah ampunkan antara subuh sampai asar. Begitu antara asar sampai ke subuh. Itulah dia, tuan-tuan. Sebab tu makruh kita tidur lepas subuh dan lepas asar. Apa itu makruh? Makruh adalah apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tak berdosa kalau kita buat. Dan apabila ditinggalkan kerana untuk mengikuti perintah syariat, maka dapat pahala. Ditinggalkan kerana ikuti perintah syariat, dapat pahala. Jadi kalau sekiranya dia tu meninggalkan perkara makruh, seperti kita sebut tadi, lepas subuh jangan tidur, lepas asar jangan tidur. Jadi kalau sekiranya dia nak tidur tapi ada ustaz lah, alamak tak jadi tidur lah, kita jaga, kita zikir. Oh, kau buat tu kerana ustaz tengok kau ya, bukan kerana Allah. Ya, ustaz dah ajar, lepas asar jangan tidur. Dia ikut perintah, itu dapat pahala. Tapi kalau kan malulah, Pak Mentua aku tengok aku tidur lepas subuh, itu maknanya kau buat kerana Pak Mentua, maka tak dapat pahala. Pokoknya balik pada niat. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan bergantung pada niat. Macam itulah, tuan-tuan ya. Pembahagian makruh. Makruh ada pecahan dia, tuan-tuan. Pertama, makruh karaha tahrim. Tahrim tu haram lah. Ya, karaha tu makruh. Makruh karaha tahrim adalah amalan yang apabila dilakukan maka berdosa, seperti salat sunat mutlak setelah salat subuh dan sebelum terbitnya matahari. Itu kita dah belajar juga, tapi kita akan ulangkan nanti sekali bila dalam bab kita nyetir. Iaitu 5 waktu ni haram sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak tu apa? Sunat yang tak ada waktu. Saja-saja nak sembahyang sunat. Itu namanya sunat mutlak. Jadi kalau sekiranya lepas subuh tadi, kita dilarang sembahyang sunat mutlak sampai terbit matahari. Lepas subuh kita sembahyang sunat mutlak. Ini dah dilarang. Tapi larangan itu namanya makruh. Tapi makruh tahrim. Tahrim itu mana dosa? Dosa. Makruh dan terplus lagi yang dosa. Tak disukai tapi berdosa pula. Itu satu. Dan yang keduanya makruh karahat tanzih. Karaha yang dibenci. Tanzih iaitu mensucikan. Artinya amalan yang apabila dilakukan maka tidak berdosa, seperti salat sunat ketika akan dimulai solat jamaah fardu. Ini makruh tapi taklah berdosa. Jadi kalau misal katalah satu orang tu dia datang ke masjid, ya, orang dah nak kamat dah ni, dia tahu, tapi dia ni memang kuat pegang sembahyang sunat, tak boleh lepas. Dia pun sembahyang sunat. Orang nak kamat kau nak sembahyang sunat. Makruh tau. Makruh tapi tak berdosa. Jadi ada dua. Satu makruh tahrim, tu haram. Makruh tu tak disuka tapi berdosa. Yang satu lagi makruh tapi makruh tanzih. Tanzih tu mana mensucikan, maknanya taklah berdosa. Itu tuan-tuan ya. Apa bezanya hukum makruh dua dan khilaful aula? Ini ada perkataan baru. Khilaful aula. Khilaf menyalahi. Aula keutamaan. Menyalahi keutamaan. Maknanya di sini dia taklah makruh tapi dia menyalahi keutamaan. Yang menyalahi afdal. Itulah dia. Makruh tak disukai, langsung tak disukai. Tapi kalau khilaful aula, menyalahi keutamaan, mana menyalahi perkara yang afdal. Maka yang pertama, makruh adalah jika larangan terjadi kerana zatnya sendiri. Seperti memandang kemaluan sang isteri tanpa adanya kepentingan. Itu makruh. Makruh, Ustaz. Makruh. Kalau tak ada kepentingan lah, ya. Khilaful aula pula adalah jika larangan terjadi bukan kerana zatnya, bukan kerana diri perbuatan tu, seperti makan dengan tangan kiri. Afdalnya makan tangan kanan,
Tapi makan tangan kiri ini khilaful aula, menyalahi keutamaan. Tapi ada juga ulama mengatakan bahawa dia makruh. Dia makruh tak makan tangan kiri. Tapi dan kita sebutkan makan tangan kiri khilaful aula, menyalahi keutamaan. Tapi kalau boleh jangan kita makan tangan kanan. Sebab apa Nabi SAW telah mengatakan, la ta'kulu wa la tashrabu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri, kerana syaitan makan, minum dengan tangan kiri. Mana tangan kiri? Ini tangan kiri. Ustaz tangan kanan tu. Tak, tangan kiri. Ni saya ni tangan kanan. Macam mana Ustaz tengok Ustaz tangan kanan ni kiri, ni kiri, ni kanan. Ini kamera ni, dia ambil gambar selfie. Ambil selfie itu mana direct. Jadi saya ni kanan, tetapi anda melihat saya kiri. Saya ni kiri, tapi anda melihat ni kanan. Jadi jangan salah faham. Kadang-kadang Ustaz minum air, ni tangan kanan. Ni Ustaz melihat, Ustaz mana tangan kiri ya? Bukan, ini tangan kanan Ustaz. Nampak tuan-tuan ya? Ini saya nak bagi tahu lah, mungkin ada orang tak pernah. Awal-awal saya dah bagi tahu, tapi sekarang mungkin ada orang yang baru-baru ikuti, dia tak tahu. Ustaz tengok mana tangan kiri. Jadi Nabi pesan, jangan makan dan minum tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Syaitan makan tangan kiri. Minum pun tangan kiri. Kita jangan. Kita makan, minum. Habis Ustaz, kalau kita tengah makan, terpergi nak minum air macam mana? Kita nak pegang tangan kiri, tangan kanan kita penuh dengan nasi lauk. Kita alaskan dia. Ni tangan kanan saya ni. Alaskan dia. Tangan kiri ni kita peganglah supaya jangan jatuh gelas tu. Kita minum. Jadi maknanya masih lagi disupport dengan tangan kanan. Itu cara tuan-tuan ya. Kita tak maulah ya. Setengah-setengah orang tangan kiri makan minum, tangan kanan makan mulut masih, air minum tangan kiri. Jangan ya. Kita dah belajar ni, kita dah tahu alhamdulillah. Jadi itu Nabi pesan tu. Jadi bila Nabi larang jangan makan minum tangan kiri, jadi kalau kita langgar larangan Nabi itu makruh. Cuma kita mengatakan khilaful aula, menyalahi keutamaan, menyalahi afdalnya makan minum tangan kanan. Memang betul, afdal makan minum tangan kanan, dan sunat makan minum dengan tangan kanan. Kalau kita niatkan sunat itu ikut sunnah Nabi SAW. Kalau tak niat ikut sunnah Nabi, Ustaz macam mana? Dah jadi kebiasaan, tak ada apa-apalah. Tak ada pahala ke? Pahala tu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau tiap-tiap hari semua kita buat makan kanan, kalau memang asal niat kita ikut sunnah Nabi, insya-Allah mudah-mudahan dapat pahala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita makan minum tangan kiri. Anak-anak kita pun kena latih. Bila dah bagi dia makan tu, dia nak makan tangan kiri. Tangan kanan. Tunjuk dia tangan kanan. Pegang tangan kanan dia. Ini tangan kanan. Kena latih. Sebab budak-budak dia tak tahu apa-apa. Dia zero. Tak tahu apa-apa. Jadi dia tak salah lah. Cuma kita mak bapak yang kena latih dia. Jadi itulah dia antara makruh dengan khilaful aula. Menyalahi keutamaan. Perbezaan dan begitu juga makruh ataupun khilaful aula menyalahi keutamaan tu, kalau kita dalam sembahyang kita baca surah. Surah ni kita afdalnya kita baca surah itu rakaat pertama, rakaat kedua tu surah yang berikutnya lebih menurun sampai ke Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kita baca surah pertama Qul ya, yang kedua Qul hu. Okey, bagus. Tapi kalau sekiranya kita baca terbalik pula, kita baca awalnya Qul hu, yang keduanya kuliah. Ini terbalik. Macam mana? Jawapannya ini khilaful aula, menyalahi keutamaan. Tapi tak makruh, menyalahi keutamaan. Macam Qul a'udzu birabbal falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam Quran mana dulu? Qul a'udzu birabbal falaq dulu, baru Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kita nak baca Qul a'udzu birabbal falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, rakaat pertama Qul a'udzu birabbal falaq, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kita terbalikkan pula. Rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Macam mana ni imam dia buat macam ni? Jawapannya ini khilaful aula, menyalahi keutamaan. Itu bukan dosa lah. Itu bukan makruh juga, tapi khilaful aula, menyalahi keutamaan. Jadi kita jangan buat isu lah. Apa ni imam ni baca ni terbalik pula. Tak payah buat isu lah. Itu benda kecil aja. Cuma menyalahi keutamaan. Bukan makruh pun. Haram jauh sekali. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena
Kena tahu dia punya kedudukan hukum dia. Jangan senang-senang kita menyalah-nyalahkan imam. Macamlah kita lebih pandai pada kita pun tak habis belajar lagi. Maaf tuan-tuan ya. Perbezaan antara hukum haram dan makruh karahat tahrim. Jadi tadi ustaz kita dah belajar haram. Haram tu berdosa kalau kita buat. Ni sekarang ada makruh tahrim. Makruh tahrim pun yang dibenci tapi berdosa. Apa bezanya ustaz? Ini berdosa, ini pun berdosa. Inilah tuan pengarang kita nak bawakan dia punya perbezaannya. Perbezaan antara hukum haram dan makruh tahrim adalah seperti berikut. Makruh tahrim, jika hukum keharamannya berdasarkan dalil yang masih dapat ditakwil. Ditakwil tu makna yang boleh dijelaskan dengan cara makna yang lain. Seperti solat sunat mutlak di 5 waktu yang dilarang oleh syariat. Dengan sengaja dan mengetahui hukum, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Jadi di sini, kalaulah sekiranya dia melakukan solat, kita dah sebut tadi, solat sunat mutlak tak boleh dilakukan pada 5 waktu yang haram. Sunat mutlak tu apa? Sunat yang tidak ada waktu. Ya, bila-bila kita nak sembahyang, kita sembahyang. Itu sunat mutlak. Sunat-sunat tak ada waktu. Maka dilarang pada 5 waktu yang haram. Dan kita dengan sengaja dan tahu hukumnya haram, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Itu maknanya dalilnya masih dapat ditakwil. Dalilnya hadis, tetapi dalil hadisnya itu masih boleh ada kemungkinan tafsiran yang lain. Tetapi majoriti ulama yang mengatakan haram 5 waktu ni tak boleh sembahyang sunat. Tapi ada kemungkinan dia boleh ditafsirkan. Jadi atas dasar dia boleh ditafsirkan lagi dengan makna yang lain. Jadi hukumnya tu tak sekuat haram. Dia dilarang tapi tak sekuatnya hukum haram. Jadi sebab tu namanya makruh tahrim. Makruh yang diharamkan. Adapun haram jika hukum keharamannya berdasarkan dalil yang jelas dan tak dapat ditakwil lagi. Maknanya hukum ni sudah confirm. Ni dalil ni confirm. Seperti arak, zina, bunuh. Ini semua dah confirm dalilnya. Ada takwil, ada nak tahu tafsir apa lagi. Ini dah jelas Quran kata haram arak. Jadi kita nak kata memang dah haram dah. Jadi kalau gitu dia namanya hukum haram. Direct to the point, haram. Tapi kalau sekiranya dia masih boleh diterima, dia punya dalil tu kemungkinan ini dan kemungkinan itu, makruh, tapi makruh tahrim, makruh yang boleh buat pada haram. Selesai kita daripada membicarakan tentang bab makruh. Kita dah sebutkan tadi hukum syariat ada 5. Pertama fardu, sunat, kemudian kita katakan haram, makruh. Nah sekarang kita masuk yang kelima, iaitu mubah. Apa tu mubah? Mubah itu sesuatu yang boleh. Itu dari segi bahasa kita harus. Bahasa kita ni ada sikit-sikit berbeza dengan bahasa Indonesia. Kalau harus di sisi Indonesia mana mesti. Harus kau buat macam ini, mana kau mesti buat. Tapi kalau bahasa kita di Singapura, di Malaysia, harus tu mana boleh buat, boleh tak buat. Mana ya boleh pilih lah. Jadi kalau senang kita jawab, sesuatu yang boleh dibuat, boleh tak buat. Itu nama mubah. Dan dari segi syariat, suatu perkara yang apabila dikerjakan atau tidak dikerjakan, maka hukumnya adalah sama, iaitu boleh dan tidak berdosa, seperti duduk atau makan. Dia nak duduk, dia nak makan, makanlah. Nak duduk, duduklah. Ini hukumnya harus. Tak ada hukum haram, tak ada hukum wajib, tak ada hukum makruh, tak ada hukum sunat, tak ada berdosa, tak ada menjadi mendapat pahala. Melainkan kalau dia ada niat. Niat tu dia niat kerana Allah. Dia nak makan, aku niat supaya dapat aku kekuatan untuk aku dapat ibadat pada Allah. Dia nak tidur supaya aku dapat kesihatan, aku nak ibadat pada Allah. Jadi dengan niat dia itu, ibadat yang perkara yang harus ataupun yang mubah menjadi pahala sunat, dapat pahala. Sebab tu innamal a'malu binniat. Setiap amalan tu bergantung pada niat, ya. Hukum mubah adalah apabila dikerjakan atau ditinggalkan, maka tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Kecuali jika diiringi dengan niat yang baik, maka akan mendapatkan pahala. Makan dengan niat agar kuat melakukan ibadat. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita niatlah sesuatu perkara tu. Kalau perkara tu satu sunat, kita niatkan banyak-banyak dengan perkara sunat yang lain, dapat banyak lagi pahala. Umpamanya,
kita bernikah. Seorang nak bernikah. Kenapa kau menikah? Ikut sunnah Nabi. Okey, dapat pahala satu ikut sunnah Nabi. Kenapa kau nak bernikah? Supaya aku dapat zuriat orang-orang yang bertakwa. Dapat pahala yang kedua pula. Kenapa kau bernikah? Supaya aku terselamat daripada zina. Dapat pahala ketiga pula. Kenapa kau bernikah? Supaya aku dapat membanyakkan umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dapat lagi. Oh, Masya Allah. Itu lagi banyak kita niat-niat yang baik. Dapat lagi banyak pahala. Jadi kena niat betul lah. Jangan niat kerana kita sayang dia, fall in love saja. Tak ada apa benda lah. Tapi kalau kita niat ikut sunnah Nabi, ikut kerana nak menjagakan diri kita jangan maksiat, nak supaya dapat zuriat yang baik, dapatkan banyakkan umat Nabi Sallallahu Muhammad SAW. Allahumma salli sallim alaih. Dan antara muradif atau kesamaan perkataan mubah ialah al-jaiz. Itu jadi bahasa lah. Al-jaiz bahasa Arab. Al-halal, halal, halal, halal. Macam tuan-tuan pergi Mekah kan, pergi Madinah, pergi kedai kurma. Nak test satu dia. Halal, halal. Harus. Nak makan. Itu dia. Ataupun talak. Talko. Itu maknanya perkara yang harus. Itulah dari segi bahasa tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Jadi kita dah selesai hukum syariat taklifi. Taklifi itu yang dibebankan. Yang diletakkan atas kewajipan setiap orang yang mukallaf. Fardu, sunnat. Haram, makruh, mubah, harus. Inilah dia hukum syariat. Jadi kalau ada orang kata, ini mana dalil Nabi buat maulid Nabi ni? Ini mana dalil Nabi buat tahlil ini? Itu bukan hukum syariat. Itu bukan hukum syariat. Ustaz, kita kan ikut Nabi. Betul. Tapi bila kita kata mana dalil ini apa tahlil ini, apa hukum maulid Nabi ni, kita kena kembalikan balik kepada 5 hukum. Hukum syariat 5. Apakah dia membaca maulid Nabi atau tahlil itu fardu? Apakah dia itu sunat? Ataukah dia itu haram? Ataukah dia itu makruh? Atau dia mubah? Okey, kita cek balik dalam maulid Nabi. Apa ada dalam maulid Nabi? Kita ada baca Quran. Apa hukum baca Quran? Sunat. Kita ada baca selawat. Apa hukum baca selawat? Sunat. Kita ada baca tazkirah. Kita mengingatkan orang. Apa hukum mengingatkan orang? Wajib. Yang keempatnya, kita ada memuji Nabi. Apa hukum memuji Nabi? Sunat. Jadi, hukumnya balik pada 5. Bukan kita kata, ini tak ada dalil haram. Ini tak ada dalil syirik. Ini tak ada dalil ini neraka. Ini bid'ah. Itu bukan hukum. Bid'ah ni pun bukan hukum. Bid'ah tu cuma pecahan pembahagian daripada bagaimana dia punya status kedudukannya. Ini Nabi buat. Ini Nabi tak buat. Tapi yang Nabi tak buat tu bid'ah. Okey, bid'ah. Bid'ah tu apa pula hukum dia dari segi 5 hukum? Yang mana dia jatuh fardu, ataupun dia menjadi sunnah, atau menjadi haram, atau menjadi makruh, atau menjadi harus. Jadi tak boleh kita kata, ni Nabi tak buat, haram. Mana kau letak hukum ni? Kita kena ada bezakan status kedudukan bid'ah dengan status hukum syariat. Hukum syariat, kena ingat tuan-tuan. Ini yang kita sedang belajar ni. Hukum syariat 5 perkara. Lebih daripada 5 perkara tak ada. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam. Dan kita sampai hukum syariat al-wad'i, wallahu alam. Kita bersitu sajalah tuan-tuan ya. Ya tuan-tuan dan puan, minta maaf banyak dia pelajaran kelas malam di Masjid Kasim yang siapa nak ikuti, dan yang sebelumnya Masjid Hasanah 2 malam turut-turut. Saya tak mengajar kelas malam kerana ialah keadaan kesihatan kita ya. Bukan sakit berat sangat, tapi penatlah kita dah berumur ni tuan-tuan ya. Jadi sini insya-Allah kelas malam ini ada. Insya-Allah kelas malam ni saya dah rekod dah. Dah serah pada masjid. Pengajian kita Al-Hikam di Masjid An-Nur. Ya, itu recording lah yang saya dah rekod dan sudah serah pada pihak masjid. Tapi itu pengajian yang penting tuan-tuan ya. Kita Hikam ni, dia membersihkan hati dan membawa kita jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau siapa ada masa, silakan kelas malam ni pukul 9 malam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang sudah pun memberikan, kita katakan pay now ataupun buat infak untuk kita nak mengadakan bantuan kepada pembangunan madrasah di Cambodia. Cambodia orang Islam kita susah tuan-tuan ya. Jadi kita ada rezeki, kita bantu sikit. Siapa yang dah balik, alhamdulillah, saya ucap terima kasih. Siapa nak bantu, boleh bantu lagi melalui pay now yang telah saya sebutkan lebih awal. Dan juga kepada mereka yang sudah derma untuk fakir miskin, dan juga untuk nak keluarkan zakat, dan juga untuk kita katakan untuk untuk madrasah, untuk fakir miskin ya.
Dan demikian juga mereka yang sudah pun transfer, tapi bila transfer tu kena sebutkan yang komen ke atau PayNow transfer tu deletekan dia dan gantikan untuk maulid ke untuk madrasah kena sebut. Jadi saya kadang-kadang saya cek saya punya akaun saya tengok ini tak untuk apa saya pun tak tahu. Jadi saya minta kepada yang punya nama Posuling Nuraini, ya. Posuling Nuraini pada tanggal 28 hari bulan September, 2 hari lepas, ya, dia hantar transfer 200 tapi tak sebut untuk apa. Dan juga pada Supiah Beti Pangat dihantar pun 200 pada tanggal 25 hari bulan 9, tapi tak sebut untuk apa. Jadi minta maaf lah, ya, saya terpaksa sebut namanya sebab semalam saya diumum tapi tak ada respon. Jadi kepada yang punya diri ni harap respon lah, ya, supaya dapat saya pun tak mau salah tempat saya letak, nanti saya tanggung dosa. Ini beban tuan-tuan, ya. Ini amanah tuan-tuan bagi pada saya ni, bukan mana saya senang. Saya makin beban amanah sebab saya nak sampaikan kepada yang berhak. Jadi kalau saya tak sampaikan, saya pula tanggung dosa. Na'udzubillah. Kita bukan nak ambil dunia berapa lama tuan-tuan. 1 hari 2 hari lepas tu kita mati. Kita nak menghadap Allah yaumul qiyamah. Sebab tu saya tak mau salah letakkan berian orang kepada tempat yang salah pula. Jadi mintalah kerjasama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjang umur, sihat walafiat, tanam iman dan taqwa, mati kita dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ya Allah, temukan kami dengan Rasulullah SAW. Kami rindu kepada Nabi kami, ya Allah. Kami sayang Nabi kami, ya Allah. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami yang mulia, ya Allah. Dan kami rindu kepada Kau, ya Allah. Kaulah Tuhan kami. Kaulah telah berikan kami iman dan Islam. Kau telah menjadikan kami daripada tiada kepada ada. Kau telah beri kami nikmat segala-galanya. Ya Allah, kami bersyukur padamu. Syukur yang tak dapat kami gambarkan dengan kata-kata atau dengan tulisan. Maafkanlah kami, ya Allah. Kerana kami tak sempurna mensyukuri nikmat-Mu, ya Rahman. Ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam keadaan sujud padamu pada pagi Jumat daripada bulan Ramadan, dalam keadaan Kau meridai kami dan Kau mengampuni kami dengan berkat syafaat Nabi SAW. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit semua mereka yang mengikuti program kami online ini. Dan sekalian kaum keluarga kami dan sahabat anda kami dan mereka yang bermohon doa dari kami, ya Allah. Angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan semua negara-negara jiran dan semua negeri dunia, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah umat Islam pada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah. Lembutkanlah hati mereka yang berfahaman-fahaman Wahabi, Salafi, Liberal, Syiah dan sebagainya supaya kembali pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah sama-sama kita akhiri dengan kita membaca Sayyidul Istighfar dan doa pelindung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب
العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.